Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'da. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Seorang hamba Allah daripada sebuah masjid telefon saya petang ni dengan soalan dia, 8 malam nak buat solat ghaib. 8 malam ni lah. Kemudian saya tanya kepada yang telefon, kamu ada tak nak telefon keluarga almarhum Datuk Harundin? Dia kata tak ada. Bila tidak ada, maknanya kamu tidak tahu jenazah jam berapa dimandikan. Jadi saya kata, maghrib waktu sekarang jangan solat jenazah ghaib. Kerana solat jenazah ghaib hukum dia sama dengan solat jenazah biasa. Orang Melayu kita ni dia pandai tukar. Solat jenazah yang jenazah kat depan ni, nama dia solat jenazah hadir. Apabila solat jenazah tak ada kat depan, nama dia solat jenazah ghaib. Boleh catat nak yang tu. Jenazah kat depan nama dia solat jenazah hadir. Jenazah tak ada kat depan, nama dia solat jenazah ghaib. Asalnya itulah nama dia. Kemudian nama tersebut lama-lama dia jadi pendek. Solat jenazah hadir bertukar jadi nama dia solat jenazah ghaib hilang. Bahkan pernah tak di sini buat pengumuman, tuan-tuan perempuan, besok 11 pagi ada solat jenazah hadir. Pernah dengar tak orang buat macam tu? Saya tak pernah dengar. Orang tak pernah pakai kalimat hadir. Kerana kami duduk solat jenazah berapa banyak kali dah. Jenazah tak pernah tak ada. Semua jenazah ada. Lagi jenazah tak mai, kami tak solat. Satu lagi, solat jenazah ghaib. Panjang ke pendek? Solat jenazah ghaib panjang. Kita buang kalimat jenazah. Jadi panggil solat apa? Solat ghaib. Solat jenazah hadir dia bertukar jadi nama solat jenazah. Solat jenazah ghaib dia bertukar jadi nama dia solat ghaib. Dua-dua tu solat jenazah. Oleh kerana solat jenazah ghaib dan hadir hukum dia sama, kalut macam mana kalut pun, tengok kapal terbang nak bertolak dah. Lagi jenazah yang meninggal belum dimandikan sempurna, satu lagi kafan, lagi mandi tak siap, solat jenazah tak boleh buat. Kena tunggu sampai jenazah tadi selesai dimandikan. Habis-habis mandi nak solat jenazah boleh dah, walaupun belum kafan. Tapi tunggu sat boleh tak? Tunggu sat nak kafan. Selesai kafan, solat jenazah hadir. Jenazah ada kat rumah, bawa mai sini. Sampai di sini kita tengok cukup jam, solat jenazah hadir. Buang kalimat hadir,
cukup dengan nama dia solat jenazah sahaja, ataupun solat orang kata apa, semayang mayat. Maka di ketika jenazah belum dimandikan, lagi tak mandi, tak ada solat jenazah. Tuan-tuan kalau tengok kalau solat jenazah pukul 11, biasanya mandi pukul berapa? Pukul 10 macam tu lah kan. Tengok juga rumah dengan tempat nak solat tu. Pandai-pandailah sejam, 2 jam, kadang 3 jam. Tengok jarak. Maka perkara ini juga kita kena ambil tahu apabila jenazah tadi meninggal di luar negara, kita kena beritahu. Zaman sekarang ada lagi tak Telegram? Ada lagi tak? Telegram handphone tu ada lagi lah? Ada tak? Ada lagi tak pergi pejabat pos hantar Telegram balik segera ayah sakit tenat? Ada tak? Bilang berapa perkataan? Ada tak? Kad raya pun orang tak pakai dah, ada sikit-sikit ya. Zaman dah berubah. Maka kalau kita ada nombor telefon kenalan yang duduk di luar negara, confirm. Saya ingat lagi adik saya masa duduk dekat Sabah, dia boleh balik. Dan masa duduk belajar dulu, pernah dengar tak nama belasungkawa? Di bahasa Jawa, solat jenazah. Yang kami duk buat, mak ayah kawan-kawan meninggal di Malaysia, tak boleh balik. Maka confirm di Malaysia ni dah solat jenazah ke belum? Dah solat jenazah dah? Telefon pergi sana. Kata kami baru sudah solat jenazah. Maka pelajar-pelajar Malaysia di sana berkumpul buat solat jenazah ghaib untuk jenazah yang ada kat Malaysia. Bermaksud di sana solat jenazah, di sini solat jenazah. Kalau di sini solat jenazah, di Mesir solat jenazah. Kita ni tak ambil tahu tak orang nak mau mengaji. Ada dah masuk dalam TV solat jenazah boleh buat dah petang ni. Isteri saya beritahu, saya tanya siapa dia abang nama sekian-sekian lah. Buat awal sangat. Orang di tempat sana pun tak solat jenazah lagi, kita duk pulun di sini dah. Okey, orang Melayu kita, Malaysia kita ni bermazhab, tahu kot mazhab apa Malaysia? Syafi'i. Hak mazhab lain pun tak ada salah apa. Jangan Syiah cukup. Maka kita orang Malaysia ambil hukum agama ikut mazhab. Okey, negara yang kereta mereka dipandu steering kiri. Okey tak steering kiri sebelah sana? Okey. Tapi nak potong kiri ke kanan? Steering kiri nak potong kiri. Kita ni steering kanan, nak potong kanan ke kiri? Pernah tengok tak kenderaan luar negara yang diguna di Malaysia? Pernah tengok tak? Yang steering dia sebelah kiri, dia akan tulis kat belakang kan steering kiri. Susah hati dah isteri. Isteri kalau duduk sebelah kanan, suami dia sebelah kiri, susah hati ya? Dia keluar sikit, isteri dia kata, abang tak boleh masuk balik. Jawapan dia, kalau kena saya kena dulu. Jadi suami kena keluar kau tu? Oh, tak boleh, tak boleh. Mazhab lain okey di negara mereka, mazhab kita juga okey di negara kita. Pada zaman manusia tidak ada perhubungan canggih macam kita ni. Jibril beritahu kat Nabi Nuh, Najasyi meninggal. Najasyi ni dia masuk Islam tapi dia sembunyi. Boleh faham tak? Masuk Islam tapi dia tak beritahu kat rakyat dia dan dia meninggal. Bila dia meninggal, Nabi dapat tahu siapa abang? Malaikat apa? Maka Nabi abang ke para sahabat buat saf.
kita akan buat solat jenazah ghaib. Soalan sekarang, siapa buat solat ghaib? Nabi yang buat. Maka oleh kerana Nabi Muhammad SAW yang buat solat jenazah ghaib, mazhab Maliki, tahu mazhab Maliki, tadi solat subuh saya tengok orang mazhab Hanafi sembahyang. Dia asyhadu semasa kata ilah dia angkat. Lepas-lepas kata Allah dia turun. Illallah pun turun. Ni Hanafi. Tengok cara sembahyang pun kenal. Tapi lepas ahlu sunnah wal jamaah jugalah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, apabila perbuatan itu Nabi yang buat, maka hukumnya Nabi sahaja yang boleh buat, kita tak boleh buat. Mereka faham macam tu. Solat jenazah ghaib ni oleh kerana Nabi yang buat, maka hanya Nabi saja boleh buat. Orang lain tak boleh buat solat jenazah ghaib. Dan ada tak para sahabat yang buat? Ada, buat sah. Mengikut pendapat mereka, Hanafi dan juga Maliki, solat jenazah ghaib hanya Nabi dan para sahabat saja yang boleh buat. Kita tak boleh buat. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab, bahkan setengah kitab macam kitab Syafi'i sendiri pun ada larangan solat jenazah sekiranya di tempat beliau meninggal sudah didirikan solat jenazah di sana. Mana kalau dekat Amerika ke UK ke dah ada solat jenazah, tidak ada lagi solat jenazah di sini. Kenapa Nabi solat jenazah di sini? Sebab Najasyi tidak disolatkan jenazah di negara dia. Persoalannya, kita kat Malaysia ni mazhab apa? Syafi'i. Kita tanya balik, ada tak Nabi larang para sahabat solat jenazah? Tidak ada. Solat jenazah ghaib. Ada tak sebagai misal dalil sepotong hadis bahawa Nabi solat jenazah ghaib hanya untuk Nabi sahaja boleh solat jenazah ghaib, orang lain tak boleh? Jawapan dia tak jumpa. Bila tak jumpa, maknanya bukan Nabi seorang saja boleh solat jenazah, kita juga boleh solat jenazah. Makna mazhab Syafi'i tak ada masalah apa-apa lah. Okey, Imam Ahmad Ibn Hanbal pendapatnya comel sikit. Dia tidak melihat kepada apa yang disebut oleh mazhab Hanafi dan Maliki, juga mazhab Syafi'i. Persoalan tanya balik, yang meninggal di luar negara tu ada jasa ke tak ada jasa? Jawab soalan tu ya. Sekiranya yang meninggal di luar negara orang yang ada jasa, dia mengarang kitab, dia ramai anak murid, banyak jasa, ataupun orang yang dermawan, wang ringgit dia banyak bantu orang Islam. Orang Islam masih terkenang dengan jasa dia, tapi dia meninggal di luar negara, maka silakan solat jenazah ghaib mengikut mazhab Hanafi, mengikut mazhab Hambali. Jadi kita yang kat Malaysia ni ikut mazhab Syafi'i, juga kebetulan ikut mazhab apa dia? Hambali. Syafi'i pun ikut, Hambali pun ikut. Satu lagi, sekira yang meninggal di sana tu ayah kita yang proses nak buat balik belanja dia agak tinggi, maka pakai tinggal tanam di sana sajalah. Sekiranya berlaku macam tu, mazhab Syafi'i sahaja boleh solat jenazah ghaib, mazhab lain tak boleh. Jadi kita tenang hati, kita ikut mazhab comel lah. Oleh kerana kita dah ikut mazhab Syafi'i, kita nak kena pasti bezakan jam tak? Jam boleh beza tak jam? Contohnya macam kita sekarang ni, sekarang kata pukul 8 lah. Nak kena tolak bukan campur, nak kena tolak 15 jam.
Kira sana pukul 10 ni nak bagi tahu jenazah Datuk Arundin pernah khutbah di sini kan. Pernah khutbah di sini. Okey, akan dimandikan 10 pagi. 10 pagi itu hari Jumaat. 10 pagi hari Jumaat. 10 pagi bila? 10 pagi di negara mereka. Jadi kira lah ni kita malam ni pukul 1 pagi, dah Sabtu dah. Lepas rupanya 10 pagi tu kita pukul 1 pagi. Senang kira kan bayar mana 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 15 jam. Maka jenazah dimandikan 10 pagi besok. Masuk masa tu kita pukul 1 pagi malam ni. Maknanya di sana dengan sini tak sama nah. Dan saya tak tahu sana Lohok masuk pukul berapa. Tapi yang pastinya mula-mula pergi luar negara, saya dah tak sembahyang Lohok dah sekali mula-mula pergi luar negara. Sebab kita tak tahu jam. Jadi sembang-sembang kawan-kawan tak apalah, kita tak tahu sembahyang Lohok lah. Kita buat jamak takhir. Malaysia pergi ke Mesir boleh buat tak jamak takhir? Boleh sangatlah, jarak dia jauh. Maka tanyalah orang ramai, tanya pramugari akan sampai di Abu Dhabi jam berapa? Lepas abang kata sampai 5. Ke 5 lebih gitulah, 5.30 macam tu. Okey, tak apa. Dalam kepala kita 5.30 asal masuk lagi. Masuk dah. Sampai sana tengok jam 5.30 tepat. Maka bukalah tingkap kapal terbang tu. Buka-buka rupanya matahari tak ada dah. Rupanya 5.30 yang saya duk kira tu sebenarnya dah masuk maghrib dah. Rupanya siang di negara Arab waktu mula-mula pi tu siang pendek, malam panjang. Maka saya tak boleh buat jamak Lohok dengan Asar, tapi Dhuhr khasar 2 rakaat, Asar khasar 2 rakaat, dua-dua solat qada. Maka barangkali bila kata 10 pagi tu, maka waktu itu dengan solat Zuhur, solat Jumaat besok, kita kata dekat-dekat dah lah. Kira-kira kita kata tengah hari sana mungkin waktu tu, kita kata pukul 11 ke 11.30 macam tu, kita tak tahu jam sana Lohok pukul berapa. Maka kita kena tolak jam lah. Maknanya solat jenazah yang buat di sana, kita kira yang penting mandi bukan solat jenazah. Jenazah sana mandi pukul 10. Takkan mandi pukul 10 selesai pukul 10. Tentunya dia mengambil masa setengah jam ke? Okey. 1 pagi kita nak kumpul orang ramai, susah ke senang? Susah ke senang 1 pagi besok? Malam ni ya? Susah. Lah macam ni lah kita berkumpul besok pagi ikut dalam WhatsApp tu. Kita solat jenazah pukul 10. 10 tu macam mana? Kira-kira 10 pagi besok lah. Ada setengah tempat buat pukul 9. Jenazah telah dimandikan, dikafankan dan disolatkan di sana. Kita juga akan solat jenazah ghaib di sini. Di sana solat jenazah hadir, di sini solat jenazah ghaib. Jadi jangan kita cepat sangat nak solat jenazah sampai kita tak ambil tahu sana jenazah dah mandi ke belum mandi. Kena ambil tahu terlebih dahulu. Tu selesai kot tuan-tuan. Jadi malam ni tak usah buat lagi lah. Tunggu bila? Tunggu sampai besok pagi. Yang kata tempat Ustaz Mutalib katanya buat pukul 10. Tak apalah buatlah pukul berapa pun. Bukan itu sahaja, bahkan bagi mereka yang ada adik-beradik Kuala Lumpur mana tu, nak pergi tak boleh kesukaran, maka solat jenazah di sini. Bukan tu sahaja, barangkali kita solat jenazah ghaib, jenazah ada di belakang kita, bukan depan kita. Faham tak? Di belakang kita. Solat jenazah hadir, jenazah kat depan. Solat jenazah ghaib ada kemungkinan tak jenazah belakang kita?
Ada kemungkinan tak? Bukan nak payah mana pun. Kan, jenazah tu ada sebelah sana. Kita tak boleh pergi. Kiblat sebelah sini. Jadi kita solat jenazah menghadap kiblat, tapi jenazah ada di tempat lain. Termasuk juga hukum berkaitan, sekiranya kita sampai-sampai jenazah dah masuk dalam kubur, itu pun juga nama dia solat jenazah juga. Jelas kot yang tuan lah? Jelas. Kalau tuan-tuan ada soalan apa-apa, boleh tanya soalan. Okey. Malam ni saya nak bincang tajuk yang berat sikit lah. Harap tuan-tuan boleh bersedia lah nah. Boleh bersedia. Iaitu syarat bahawa kita nak dapat harta pusaka si mati. Pertama kita kena confirm dulu orang tu mati. Maka sekiranya yang tu sakit, koma, ataupun tak sedar diri, doktor kata ayah kamu ni koma. Kata 2 bulan, 3 bulan dah. Koma tu hidup kan mati? Hidup kan mati koma? Hidup. Bahkan kadang-kadang koma tu dia kata kalau cabut saja alat patah pernafasan tu habis. Kadang-kadang kita nampak dada dia bergerak naik turun. Tapi doktor kata mati dah. Dia cek, dia kata mati dah. Anak-anak kata mati apa doktor masih bergerak. Dia kata yang tu alat sokongan tepi tu. Alat tu yang menyebab naik turun. Saya cabut nanti sengap. Masa itulah baru anak-anak nak mula teriak. Syarat yang pertama nak bincang harta pusaka nak bagi dapat ni, mesti tuan punya harta tu mesti mati. Maka di Malaysia kita, mati ni bukan kita kata mati, tetapi mesti ada seorang hamba Allah, dia buat laporan kat balai polis, dapat surat mati. Tuan-tuan dapat tak surat mati? Pernah dapat tak surat orang mati? Pernah dapat kan? Soalan sikit nak tanya. Kita dapat surat orang mati, tapi kita tak dapat harta. Kerana apa? Sebab kita dengan orang mati tak ada hubungan. Sebab tu kita tak dapat apa-apa. Sebab tu orang kaya-kaya mati, kita tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia dengan kita tak ada hubungan. Maka persoalan dia, kalau solat ghaib tadi, dia ada hadir, dia ada ghaib. Ada tak orang yang mati tetapi kita tidak boleh tengok kata dia mati, tapi hakim akan katakan dia telah mati? Ada mungkin tak? Ada kemungkinan berlaku tak? Contohlah paling senang, ayah kita pergi ke laut, tak balik-balik, selang 2 minggu tengok bot dia ada tepi pantai. Jenazah tak jumpa, tapi bot dia jumpa, bot dia pun pecah. Saya nak tanya, ayah kita hidup kan mati? Kalau mati, mana jenazah? Kalau jenazah ada kubur. Ni kubur pun tak ada, jenazah pun tak ada. Nak bagi harta pusaka tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab jenazah tadi itu dia kena ada surat mati. Maka pihak keluarga perlu dapatkan surat mati. Polis nak bagi surat mati, orang mati kena ada tak? Polis nak buat keluar surat mati, orang mati kena ada tak? Kena ada orang mati? Kena ada. Tuan-tuan kalau tak mau jasad tuan-tuan, pihak hospital belah tengok mati sebab apa, tolonglah mati di rumah. Jangan mati di luar. Kalau naik kereta tak tahu mati, naik motor jatuh tepi jalan mati, tengah duduk telefon jatuh mati, jawapan lepas belah. Faham tak? Sebab ada kemungkinan dia mati ni ada jenayah. Kalau mati di rumah, polis tak bedah. Tapi kalau mati di rumah tengok ada cedera sana sini, yang tu belah juga. Maka dikarenakan jasad tadi hilang, mati kedak kita tidak tahu.
Pihak polis nak buat keluar surat mati tak boleh. Maka kita nak kena bawa kes ni pergi mahkamah. Paling kurang keluar fatwa. Ingat tak peristiwa MH370 yang hilang sampai sekarang kita tak tahu, ada kata jumpa pintu tu, pintu ni bagai-bagai. Manusia punya canggih cari tak jumpa. Saya nak tanya, orang yang hilang tu hidup ke mati? Kita pun tak tahu. Maka oleh kerana dah hilang dah, ada yang kata mati, adalah orang awam kata kita solatlah jenazah sebab mereka dah mandi, dah mati dah. Kalau kapal terbang itu dalam laut, badan basah tak? Badan basah tak? Basah. Nak tanya Ustaz, mereka mandi tak? Mana mandi? Jawapannya, jasad mereka duduk di mana pun kita tak tahu, mati macam mana pun kita tak tahu, siapa mati dulu kita pun tak tahu. Jawapannya, tidak ada mandi, maka tidak ada kafan, maka jasad mereka tidak disolatkan. Tak ada solat jenazah. Bila solat jenazah tak ada ni, ada 2-3 orang bantah, oh takkanlah kita tak solat jenazah. Hingga akhirnya majlis fatwa kebangsaan buat keluar fatwa, tiada solat jenazah. Nak buat tahlil, talqin silakan. Sebab mereka ini kita katakan mati tetapi tak dimandikan. Tapi kita yang cepat kesian ni kira nak bagi solat jenazah. Rasa macam nak buat ke tak mau buat? Rasa nak buat lah satu. Ingat tak kisah lama dulu, Datuk Susilawati yang meninggal, Allah yarhamuha, meninggal dulu, yang kata mati kena bakar bagai-bagai tu kan? Tu. Jumpa ada apa-apa benda yang si mati punya. Jumpa cincin, jumpa jam, benda tu tak boleh mandi. Dia mesti jumpa tubuh si mati, walaupun sedikit jumpa, yang sedikit itu dimandikan. Maka baru boleh solat. Orang yang reti, dia pergi ziarah keluarga si mati, dia buatlah tahlil sikit, macam tu, doa selamat. Hak ni orang reti lah. Tapi orang yang tak faham, dia pergi rumah orang mati, dia buat solat jenazah. Kenapa buat solat jenazah? Sebab nak mandi tak boleh, kita buat solat jenazah. Lah, jasad tak mandi lagi, macam mana kita nak solat jenazah? Kes inilah yang jadi masalah dalam masyarakat kita. Tuan-tuan mesti sakit kepala. Suami yang pergi daripada rumah tak balik-balik, hidup kan mati? Hidup kan mati? Suami hak tak balik-balik. Tak tahu pergi mana kita tak tahu. Kadang-kadang merajuk. Saya nak tanya sikit lah. Kalau isteri hidang, kita kata udang hak sekilo RM80 tu, sedap tak? Isteri tanya abang dia, sedap tak abang? Sedap. Abang tahu tak sebab apa sedap? Sebab apa sedap? Kamu masak, sebab free. Abang akan bagi duit apa pun, makan free, kerja tak mau. Saya nak tanya, kalau ayat tu bini kata, kita makin tambah ke macam mana? Makin tambah lagi ke makin tak lalu makan? Asal nak tambah lagi tak? Teruk. Mungkin dia merajuk tak balik-balik. Bahkan saya pernah berjumpa hamba Allah, dia kahwin lama dah dengan bini lama dia tu. Tut, dia menikah baru pula. Dia menikah baru ni, dia tak balik langsung rumah bini lama. Sebab apa? Dengan bini lama tu dah 40 tahun. Dengan bini ni baru berapa hari baru, dia dah kena bagi sama 40-40. Bagi dia adil macam tu. Lah, selip gaji berbaki RM75. RM75 selip gaji baki, dia boleh menikah dua. Faham tak ni? Ni contoh jenis macam ni. Sekiranya suami tak pernah balik, telefon pun dia tutup habis, hidup ke mati suami tu? Kita tak tahu. Pernah berjumpa tak kawan yang sudah lama tak berjumpa? 20 tahun, 30 tahun tak berjumpa. Misal dia, baru ni mereka buat reunion kawan-kawan lah, dia kat Gopeng sana tu. Saya pun pergi lah.
Kami berpisah 91. 2001, 2011, berapa dah? 25 tahun tak berjumpa. Jumpa pula tengok muka tukar nama kena lagi. Rupanya 25 tahun hidup lagi. Ada tak kawan kita 40 tahun tak jumpa hidup lagi? Ada tak? Maka kalau suami tak balik-balik 50 tahun, hidup ke mati? Kita tak tahu. Sekiranya tiada khabar berita kata mati ke tak ada khabar berita, sengap sepi. Jawapan dia, si isteri tidak boleh nikah baru dan dia tidak boleh bahagi harta pusaka suami dia. Kenapa tak boleh bahagi? Jawapan dia, suami dia mungkin hidup, tak boleh nak bahagi. Habis buat macam mana? Nak kira mati? Boleh. Mazhab Syafi'i kita nak tunggu mati ni ialah tunggu sampai suami umur 90. Orang umur 90 ni kira agak-agak hidup lagi tak? Hidup lagi dah umur 90. Jarang ada ke? Payahlah 90 nak ada ni, dengan makan minum ni duk kena nasi kandak, nasi Arab, teh tarik, roti canai. Nak tidur pun makan nasi sepinggan lagi ni. Payah. Maka ikut hukum asal, umur 90 baru mati. Lagi suami hak tak balik umur tak 90, kena tunggu dulu. Letih tak? Pendapat yang kedua, comel sikit. Isteri tu dia kena tengok semua kawan-kawan suami yang sebaya dengan suami. Apabila rakan sebaya kesemua sudah tidak ada lagi, maknanya kalau kawan suami habis mati, suami mati tak? Mati juga. Masa tu barulah nak boleh bahagi harta pusaka. Saya nak tanya, penat tak? Nak tunggu suami umur 90, perempuan kat belakang mati dulu tak? Ni perempuan kat belakang nak tunggu lelaki umur 90. Kita mati dulu tak? Mati dulu. Payah cerita. Ada ulama kata tak apalah 70 tahun. Pendapat paling comel sekali ni, saya cerita sikit, mazhab Maliki. Sandaran dia, pada zaman Umar Ibn Khattab ada seorang suami yang hilang. Tiba-tiba selepas 4 tahun dia balik. Maknanya kalau 4 tahun tak balik tu, mungkin hidup lagi. Sekiranya cukup 4 tahun tak balik-balik, jawapannya hukum dia telah mati. Maka sekiranya kita nak bahagi harta pusaka, kena ada surat mati tak? Surat mati, orang tu mati depan mata kita, polis senang bagi tak? Polis senang bagi tak? Mati pagi tadi, tengah hari, mati pagi pi nak tanam, dia bagi lala tu tak? Lala tu dia bagi. Tapi hak jenis-jenis hak hilang tak balik-balik, masuk hutan tak balik-balik ni, yang tu perlu ada kepada surat. Perlu. Kadang-kadang jumpa tulang, jumpa tengkorak, orang bunuh dia tok dalam kelapa sawit, tinggal itu, tinggal ini, tinggal pakaian, tinggal serba sikit. Semua perkara itu adalah bukti menunjukkan bahawa tuan punya harta sudah mati. Bila dia mati dah, baru kita nak kira harta dia. Selama mana dia hilang, dia tak balik-balik, ada kemungkinan dia hidup lagi. Jawapan dia dapat. Ada tak adik-beradik kita duduk luar negara tu? Ada tak? Kadang-kadang adik-beradik kita duduk Arab Saudi tu, jadi warga negara sana. Nak jadi cerita, dia yang duduk sana tu, duduk sana, kadang-kadang anak tak ada. Duduk lelaki bini, anak tak ada. Tapi dia ada anak menakan. Anak menakan dia duduk di sini. Kalau dia mati di sana, anak menakan dia sini dapat. Termasuk orang duduk kat Malaysia ni, anak-anak tak ada, dia ada anak menakan negara Arab Saudi. Bila dia mati, hak sana dapat juga.
maka urusan ni agak sulit. Maka bila berlaku kematian pada pihak tuan punya harta, kena ada surat mati. Yang tu mesti kena ada. Surat mati zaman dulu ada tak? Ada zaman dulu surat mati? Mana ada? Zaman toknek-toknek kita hak lama-lama dulu, surat nikah lepas tinggal tak? Para sahabat Nabi kahwin ada surat nikah. Mana ada? Ada kad penalan tak? Mana ada? Tapi lah ni zaman manusia kuat penipu ni, kad penalan pun dia boleh tipu. Jawapannya, kena ada tak semua-semua tu? Kena ada. Maka bila berlaku saja kematian, jawapan dia, tuan-tuan perempuan semua, kalut nak bagi atas pusaka ke tak kalut? Nak segera ke nak tunggu sat? Saya nak tanya sikit. Bila ada orang mati, kita nak bagi cepat-cepat ke nak tunggu sat? Jawapan dia, kena tengok kes lah. Maka kes dia tengok macam mana? Yang mati tu tak penting yang mati tu siapa, tapi nak tanya, yang mati ni dia tinggal siapa? Sekiranya yang mati ni dia tinggal siapa, siapa tu pula kita nak ketahui dia mati ni dia tinggal siapa. Ada kemungkinan tak hak dia mati dia tinggal siapa tu, dalam perut siapa tu ada orang yang boleh dapat harta dia? Saya buat contoh lah senang. Suami mati, isteri mengandung. Anak dalam perut bini dia dapat harta dia? Dapat tak? Suami mati, tinggal isteri mengandung. Anak dalam perut isteri tu dapat tak harta lelaki tu? Dapat tak dapat? Contohnya kita buat misal lah. Abu menikah dengan Timah. Abu mati aksiden. Isteri dia mengandung anak. Anak tu mungkin anak pertama, mungkin anak kedua, mungkin anak ketiga. Soalan sikit. Maka yang mati tu dia tinggal siapa dah? Dia tinggal isteri. Dalam perut isteri tu ada siapa? Ada siapa? Ada anak. Anak yang nak keluar tu lelaki ke perempuan? Mana kita tahu? Maka si isteri ni kok mana pun nak tanya sikit, yang keluar tu anak dia tak? Suami mati, tinggal isteri dan tinggal anak dalam perut isteri. Isteri tu boleh ambil awal harta pusaka sebanyak 1/8. Okey, mak ayah ada kemungkinan tak Abu mati tinggal mak ayah? Ada kemungkinan kan? Abu mati tinggal mak ayah. Mak ayah tu jawapannya, dua-dua kamu ni ambillah siap-siap 1/6. Faham tak? Mak 1/6, ayah 1/6. Hak baki lagi berapa agak-agak? Siapa boleh kira? Tak tahu. Alah kan payah mana pun. Separuh pada 6 berapa? 24. Separuh pada 6 berapa? 3. 8 kali 3 berapa? 24. Maka si ayah dengan mak kepada Abu, tiap-tiap seorang akan dapat 4/24. Mak 4/24. Ayah 4/24. Isteri si mati hak nama Timah ni, dia dapat 3/24. Nak tanya sikit, 4 capak 4 capak 3 berapa? 11. Jawapan dia 11/24 boleh ambil. Hak baki lagi berapa? 13 lah. 13/24 simpan dulu. Yang ni siapa pun tak boleh ambil. Yang ni yang saya masukkan, kena tunggu sat, kena tunggu dulu. Jangan kacau 13/24 tu. Tunggu sat. Tunggu. Katalah cukup 9 bulan. Anak keluar. Yang nak jadi kacau ni, tunggu. 5 bulan anak keluar. Anak 5 bulan dah keluar. Suami mati, anak dalam kandungan umur berapa? Nak kena tahu. Kalau suami mati baru kahwin aja, tata lelaki mati 5 bulan anak keluar.
maka anak itu tidak boleh dibinkan kepada suami. Maka jawapan dia, hukum dia akan berubah. Berubah macam mana? Si isteri itu daripada asal boleh dapat 1/8, akhirnya dapat 1/4. Sebab apa? Suami dia mati, tinggal anak yang tidak sah taraf. Dia kacau habis. Sekiranya anak yang keluar betul anak kepada si suami. Yang ni zaman law ni dah canggih dah. Kita boleh cek tak DNA? Boleh cek tak boleh cek? Zaman dulu DNA tu orang tak jumpa lagi. Cap jari ni dia orang jumpa tahun 1884 baru orang jumpa cap jari. Zaman sebelum tu tak ada cap jari. Rupanya cap jari manusia ni tak pernah jumpa yang sama. Saya nak tanya sikit ni, saya bincang dengan tuan-tuan semualah. Seorang lelaki kulit dia gelap. Seorang perempuan kulit dia gelap. Anak yang keluar kalau apa? Gelap lah. Zaman Umar Ibn Khattab, gelap cepat gelap dapat anak kulit merah. Apa suami kata? Suami kata, bukan anak aku. Bukan anak aku. Bila suami kata bukan anak dia, jawapan dia apa jadi? Isteri itu akan kena rejam sampai mati. Sebab isteri ni berzina. Bukti berzinanya, suami gelap, isteri gelap. Macam mana anak boleh keluar merah? Mesti anak ni demai daripada lelaki-lelaki lain. Faham tak? Bila jadi macam tu, perempuan ni kata, saya tak berzina. Laki ni kata, anak aku mana boleh main kalau merah? Kita dua-dua gelap, anak jadi apa? Gelap jugalah. Masa tu lah Sayyidina Ali kata, di sini ada syubhah. Sebab apa? Suami tak mengaku, isteri tak mengaku. Macam mana cerita ni? Ali akhirnya panggil si suami. Mu dengar aku nak tanya soalan. Pernah tak kamu jima isteri kamu masa dia datang haid? Mu jawab elok aku nak dengar. Jawapan dia, ya. Tu yang anak main kala merah. Masa isteri ada darah dia jima isteri dia. Maka di sini timbul masalah. Kesalahan bukan duk kat isteri tapi duk dekat suami. Ini contohlah zaman tu macam tu lah. Maka anak yang lahir tu boleh tak kita nisbahkan kepada suami? Sekira anak yang lahir boleh kita nisbahkan kepada suami mencukupi syarat. Apa dia syaratnya? Nikah kahwin tadi mencukupi 6 bulan anak keluar. Ini undang-undang nah. Kemudian pula anak tadi anak kamu okey mencukupi, perkahwinan pun okey, semua okey. Maka anak dah sah taraf, si suami mati, isteri dia 1/8. Mak dia 1/6, pak 1/6. Anak lahir lelaki ke perempuan? Saya nak tanya sikit. Anak baru dapat ni, mula-mula orang tengok muka comel ke tak, kan tengok lelaki perempuan? Tanya orang belakang ni. Dapat anak, dapat cucu, mula-mula tengok apa? Muka ke tengok bawah? Tanya orang perempuan belakang tengok apa? Lah, lepas kan tengok hak bawah, muka duk nombor 2. Tengok gitu lah muka. Tengok bawah. Laki-laki, tanya perempuan. Anak-anak umar tengah, dapat dah. Sekira anak yang keluar ini adalah lelaki, maka jawapan dia, ayah dapat 4/24 tak bertambah, mak dapat 4/24 tak bertambah, isteri dapat 3/24 tak bertambah, anak lelaki tunggal tu dapat 13/24, semua ambil habis kat dia. Maknanya semasa ayah dia mati, dia ada dalam perut mak dia, maka dia akan dapat. Soalan sikit, ada kemungkinan tak berlaku yang mati
dia meninggalkan anak yang telah sedia ada, dia meninggalkan anak lagi pula duduk dalam perut isteri dia. Boleh faham tak? Faham tak? Contoh macam ni lah, si laki mati tinggal anak laki 2 orang. Laki 2 orang. Bini dia pun mengandung. Anak dalam perut bini dia tu bila keluar kita panggil apa? Anak pada laki, anak pada isteri, dan menjadi adik tak kepada abang-abang? Menjadi adik tak? Adik kan? Bila menjadi adik, nak buat macam mana? Bini si mati 1/8, mak ayah si mati 1/6, 1/6. Okey, ni hak yang anak 2 orang tu nak buat macam mana? Hampa dapat tapi tak boleh ambil lagi. Faham tak? Boleh ambil tapi tunggu sat. Siapa kena tunggu? Sebab hak keluar mai kita tak tahu jantina lelaki ke perempuan. Sekiranya anak yang sedia ada adalah laki-laki. Laki-laki 2 orang. Tadi harta yang suami, yang isteri ambil, mak ayah ambil, semua berapa? 11 kan? Lebih lagi 13. Dan lebih lagi 13. Anak yang keluar laki ke perempuan? Saya nak tanya, tuan-tuan percaya tak kat doktor? Percaya tak kat doktor? Tak percaya? Doktor duk abang, anak laki perempuan, tuan-tuan percaya tak? Percaya tak percaya? Percaya? Tak tahu. Saya anak 1, 2, 3 perempuan. 3 doktor kata lelaki. Anak pertama dia tanya anak lelaki ke perempuan? Kata anak lelaki-lelaki. Kalau saya mati ada anak lelaki jaga isteri saya. Oh, dia kata tahniah lelaki-lelaki. Kelak-kelak mai perempuan. Anak kedua lahir Mesir juga. Dia kata lelaki-lelaki kali ni confirm lelaki-lelaki. Kelak-kelak perempuan. Anak ketiga mak mentua pula kata lelaki-lelaki. Doktor kata lelaki-lelaki. Kelak-kelak perempuan. Lama-lama aku tak percaya dah. Bila tak percaya, dapat anak lelaki-lelaki. Anak yang akan keluar ni, mungkin lelaki, mungkin perempuan. Saya nak tanya sikit. Bila yang keluar hidup, anak 2 orang, hak mula-mula lelaki-lelaki tu, mereka ni nak kena berkongsi 13/24. Kalau yang keluar itu, lelaki-lelaki lagi, 3 akan berkongsi 13/24. Makin sikit kan makin banyak. Kalau mati tinggal anak 2 orang, satu lagi mati tinggal anak 3 orang, makin sikit kan makin banyak dapat? Makin sikit. Hak ni lah nak abang masyarakat Melayu kita ni, saya sendiri sedih lah. Apa kita nak komen? Kita tahu ni rumah abang, tu rumah adik. Kita tahu ni rumah abang, tu rumah adik, kita tahu. Tapi kenduri rumah abang, adik rumah dia pintu tutup rapat. Siapa pun tak ada di rumah. Apa kita nak komen? Boleh faham tak? Kenduri rumah abang. Rumah abang ni anak dia nak bertunang. Contohlah. Tapi rumah adik ni pintu tutup rapat. Kalau rumah abang ni anak dia bertunang, adik sebelah ni hak bertunang siapa dia? Anak menakan tak? Tak suka ke anak menakan tunang nak kahwin? Yang kamu tu pi mana rumah pintu tobat? Pi mana? Ni semua tak suka. Punca dia apa dia? Bergaduh. Sama ada yang ni ambil lebih atau yang ni ambil lebih. Punca dia tak suka. Boleh faham tak ni? Sepatutnya bila kenduri kahwin ni, abang adik dia ambil cuti tak? Hai, ni kahwin anak menakan aku ni, kena ambil cuti tak? Sepupu pun ambil cuti, cucu menakan pun ambil cuti. Tapi kalau cucu ambil cuti tak, tok menakan nak menikah? Ada tak? Kok lah cucu ambil cuti, tok menakan nak menikah? Tak tahu kok jadi berlaku. Hak ni yang duk berlaku ni, bila berlaku kematian, mereka tak tunggu sekejap, tak tunggu sat. Ayah mati. Ayah mati tu tinggal mak.
Mak tu isteri ayah lah. Mak perut dah bawa adik. Dia duduk mengaji. Kalau aku tunggu lama, anak keluar lagi, jawapan hak keluar tu adik ke abang? Adik hak keluar pula tu adik. Bila adik keluar, yang hidup dapat makin sikit kan makin banyak? Makin sikit lah, kita bahagi awal. Kita ikhtiar harta pusaka bagi selesai sebelum mak kita beranak seorang lagi. Hal ini yang akan berlaku. Heranlah pak-long kaya-kaya. Tapi sebab ayah kita orang panggil paksu ni, duit tak terang mana. Punca dia apa dia? Mereka tak tunggu sat. Buat macam mana? Kita bagi cepat-cepat. Nanti bila dia tu keluar baru dia tahu sejarah. Faham tak ni? Dia tengok-tengok, oh sabit pun. Rupanya aku ni lahir 3 bulan selepas ayah aku mati. 3 bulan. Harta pusaka ni faraid sebelum aku keluar. Lepas buat cepat, maka aku tak dapat. Sekiranya anak yang keluar itu laki-laki, 13 nak kena bahagi berapa orang? 3. Bila 13 nak bagi 3, ada pecahan tak? Kalau 12 bahagi 3, saya ingat macam saya ni lah. Saya beli ayam saya bela di rumah 12 ekor. Tahu dah sebab apa 12 ekor? Siapa boleh jawab? Mula-mula bela satu sangkak 12. Dia ekor besar. Saya boleh bagi berapa? Dia ekor besar. Saya bagi 3 sangkak. Seorang berapa ekor? Seorang pula satu sangkak berapa ekor? Ayam 12 ekor. Satu sangkak. Sebab dia kecil. Anak ayam. Lama-lama dia ekor besar. Bila besar, muat tak? Tak muat. Saya buat 2 sangkak. 6. Loh, bela-bela lama. Dia ekor besar. Jadi berapa pula? 4. Betul tak? Dia ekor besar lagi. 3. Rupanya 12 ni senang bahagi. Faham tak? 24 boleh bahagi 2. Boleh bahagi 3. Boleh bagi 4, tak boleh bagi 5, boleh bagi 6, boleh bagi 8. Woi, boleh bagi banyak. Itu contoh ayam lah, tapi tak berjaya juga. 3 ekor mati. Jadi tinggal 9. 9 boleh bagi 3. Boleh. 2 tak boleh. 5 tak boleh juga. Maka bila 13 tak boleh nak bagi faraid, kita kali dengan 3. 24 kali 3 berapa jawapan? 24 kali 3. 72. Maka ayah tadi dia dapat 4 kali 3 berapa? 12. Oh ayah dia. Kalau ayah tak mengaji dia syok. Sebab apa dia syok? Rupanya dengan sebab aku dapat cucu baru ni. Tadi dapat 4 per 24. Lah dapat banyak. Dapat 12 per 72. 12 per 72 dengan 4 per 24 sama banyak tak? Sama banyak lah. Bini dia, mak kepada yang mati juga dapat 12 per 72. Bini si mati mula dapat berapa? 3 per 24. Lah dia dapat berapa? 3 kali 3, 9. Bini si mati dapat 9 per 72. Banyak tu juga tak? Banyak tu juga lah. Lepas pada tu yang baki, anak si mati dapat 13. Siap seorang, 13 per 72. 13 per 72. 13 per 72. Sekiranya mereka percepat bagi harta pusaka, apa akan berlaku? Mereka percepat tak percepat? Percepat, jangan tunggu adik keluar. Apa yang berlaku? Maka 24 akan kali 2. 4 kali 2 berapa? 48. Maka ayah si mati akan dapat 8. 8 per 48. Mak si mati akan dapat 8 per 2 per 48. Isteri si mati akan dapat berapa? 6 per 48.
Anak lelaki si mati 2 orang akan dapat 13/48, 13/48. Nak tanya Ustaz, 13/48 dengan 13/72, hak mana banyak, hak mana sikit? 13/48 lebih sikit. Tu nasiblah kalau keluar amal, masya-Allah, anak kembar. Bila anak kembar, maknanya si mati tinggal anak berapa orang? 4. Maka anak bila 4 kacau lagi, 24 kali 4 berapa? 48, 96. 96? Ayah syok lagi tak? Kalau ayah tak mengaji ya. Oh, syoknya. Ayah dapat berapa? Dapat berapa? Tadi 4 kali 3, 4 kali 4, ayah dapat 16/96. Okey, banyak. Oh, mak dia dapat berapa? 16/96. Isteri dapat berapa? 12/96. Anak si mati 4 orang dapat berapa? 13/96, 13/96, 13/96, 13/96. Maka sekiranya kita ambil keputusan, kita bahagi cepat-cepat, tak tunggu sat, tak tunggu dulu, apa yang akan berlaku? Akan menyebabkan kita telah makan harta adik kita yang dia juga berhak dapat. Kerana apa? Adik kita itu sebenarnya dia hidup. Dalil dia hidup apa dia? Bila dia keluar, dia hidup. Dia hidup dalam perut mak dia. Bila anak keluar, hidup. Mana dia hidup dalam perut mak dia? Hidup lah. Tengok pula. Anak tu boleh bin kepada si mati tak? Boleh bin pada si mati tak? Boleh ya. Dan kerana tu juga kadang-kadang boleh berlaku. Suami mati. Tinggal isteri. Harta dah faraid. Faham tak? Saya nak tanya sikit. Ada kemungkinan tak Tok Wan mati tinggal menantu yang mengandung cucu dia? Boleh berlaku tak? Dia faham tak? Yang mati itu dia tinggal menantu. Menantu tu siapa dia? Perempuan. Perempuan tu apa dia? Mengandung cucu dia. Betul tak? Lah, kira macam ni lah. Menantu naik kereta dengan anak lelaki dia. Lelaki mati. Lelaki mati. Lepas lelaki mati ni, belum duk faraid lagi. Lelaki tadi, pak dia mati juga. Dia faham tak? Kita buat cerita bagi senang macam ni lah. Tok Wan naik kereta dengan anak lelaki dengan menantu. Faham tak? Kalau jadi macam tu, katalah Tok Wan mati, anak lelaki pun mati. Lalu kita pergi cerita canggih sikit. Anak mati dulu, Tok Wan mati kemudian. Pak dia mati kemudian. Jadi bila suami mati, harta macam tadi lah. 1/4, 1/6, 1/6, isteri itu 8. Sebab ada anak dalam perut. Kemudian selang 2-3 hari, pak atas Tok Wan pula mati. Masa Tok Wan mati tu siapa dia tinggal? Dia tinggal siapa dia? Dia tinggal mak si mati pertama tu isteri dia. 1/8. Kalau cek-cek balik, Masya Allah, aku ada anak lelaki tunggal, hak lelaki tunggal tu pun mati dah. Dan aku rupa-rupanya meninggal, hak mati tu, dia meninggal siapa dia? Isteri 1. Menantu. Menantu dapat nak harta berapa? Menantu mana dapat? Tapi sekarang ni, yang lelaki mati, tinggal isteri, tinggal menantu, mengandung anak. Anak tu cucu dia tak? Anak dalam perut menantu ni cucu siapa? Cucu siapa dia? Cucu Tok Wan. Nak jadi cerita, keluar-keluar mai anak tu lelaki. Jadi lelaki ni dia anak siapa? Anak kepada ayah dia yang dah mati. Dan ayah kepada, dan anak kepada Tok Wan yang mati. Allahu Rabbi. Apa akan berlaku? Isteri dia 1/8. Anak lelaki daripada anak lelaki dia yang mati berhabis harta ke semua sekali. Tapi mak kepada budak ni tak dapat sebab dia adalah menantu. Faham tak ni? Jadi hukum dia jelas yang itulah. Yang ketiga syarat dia apa dia?
Nak tuntut harta pusaka, kita mesti reti hubungan antara yang hidup dengan si mati. Mesti kena ada hubungan. Hubungan zaman law ni, mulut cukup nak mulut. Dia kena ada tak kad penalan? Dia kena ada tak surat beranak? Tak? Kad penalan dia tulis tak nama mak kita? Ada tak nama mak kita? Tak ada. Surat beranak ada tak nama mak kita? Ada. Itu satu. Satu lagi. Surat nikah tulis tak nama suami kita, isteri kita? Ada. Ada nombor kad penalan dia tak? Kita mati, tinggal surat nikah lah. Surat nikah ada tak nama isteri kita? Isteri kita ada tak nama pak dia? Pak mentua kepada kita. Semua ada. Soalan sikit. Kadang-kadang keliru tak? Suami pertama dengan suami kedua nama sama. Faham tak ni? Ni cerita rumah keluarga saya lah. Wan saya almarhum nama Ahmad. Isteri pertama namanya Ku Fatimah. Ku Fatimah itu adalah mak kepada ayah saya. Faham tak? Wan saya nama Ahmad. Kahwin dengan seorang perempuan nama Ku Fatimah. Dapat ayah saya nama Mak Tahir. Tapi Ku tak ada lah. Sebab Ku Fatimah kahwin dengan Ahmad. Ahmad tak ada Ku. Jadi dapat Kuku aja. Ku tak ada lah. Jadi wan saya, bini pertama ni nama dia apa dia? Ku Fatimah. Dapat ayah saya. Dia menikah seorang lagi pula. Dengan seorang perempuan nama Sum binti Gani. Sum binti Gani ni, laki pertama dia tu nama Ahmad. Faham tak? Jadi tok tiri saya lah. Tok tiri saya ni dia menikah dah dengan laki pertama nama Ahmad. Dapat anak 2 orang, pisah. Nikah dengan wan saya nama Ahmad. Laki pertama dia pun Ahmad. Faham tak? Jadi laki pertama Ahmad, laki kedua Ahmad. Tapi Ahmad ni dia naik ke atas, bin tak sama. Maka keliru tak di sini? Kadang-kadang menantu dengan anak, tak ada? Menantu dengan anak ni kahwin, ada kemungkinan tak menantu dengan pak mentua nama sama? Boleh berlaku yang tu. Boleh berlaku tak mak kita kahwin 2 kali, suami dia dua-dua nama sama. Tapi yang ni bin, katakanlah bin Ali. Yang ni bin Ali, yang ni bin Ali. Tapi Ali ni bin tak sama. Semua benda tu kad penalan ke yang perlu ke surat beranak? Jenis mak nikah 2 kali, tapi dua-dua laki dia nama sama. Bila dua-dua laki nama sama, nak kena tengok pula kad penalan surat beranak, nak tengok hubungan dengan si mati tu. Lagu mana? Maka timbullah isu abang, adik, kakak, mak tu, pak tu. Ataupun adik lelaki, adik perempuan, mak tu, pak lain. Atau abang lelaki, pak tu, mak lain. Tuan-tuan dengan saya ni, pak lain, mak asing. Tak ada kena-mengena langsung. Semua perkara itu perlu kita ambil tahu. Saya nak tanya sikit juga. Ada tak kemungkinan berlaku bercerai? Cerai. Edah tak habis lagi, laki mati. Bila laki mati, bini ni dia beredah 4 bulan 10 hari. Faham tak ni? Tu bini tu ada edah 4 bulan 10 hari tu. Nak tanya sikit. Ada kemungkinan tak berlaku lepas pada tu bini kahwin lain? Lepas edah habis. Bila kahwin lain, barulah anak-anak bini ni dengan lelaki lama nak bagi harta pusaka setelah mak mereka ni dapat lelaki baru. Faham tak? Tak faham. Ayah kita mati, harta pusaka tak bagi lagi. Kemudian mak kita ni dah habis edah, nikah pula dengan lelaki baru. Bila menikah dengan lelaki baru, anak-anak dengan pak lama tu nak bagi harta pusaka. Jawapan dia, anak mak kita dengan lelaki baru memang tak dapat harta pusaka.
Soalan dia, macam mana kalau kita mati, mak kita ni ada lagi, mak kita ada mengandung adik kita? Yang ni semua nak kena bagi detail. Maka jawapan jenis-jenis macam tu menyakitkan kepala tuan-tuan. Jadi yang paling senang, sebelum mati, pergilah ke amanah raya. Ataupun law ni senang, pernah dengar tak solihin yang buat pembahagian harta pusaka, bagi habis duit sikit, bila mati adik-beradik tak pening kepala, kita hak mati pun tak pening kepala. Kalau adik-beradik jenis ada tolak ansur, tak apa. Kalau tolak ansur tak ada, jadi banyaklah cerita yang huduh. Mak sakit, anak-anak si mati, ulun buat rumah. Masa duduk sakit tu. Bila mati, rumah hak mak duduk tu, bahagi. Bahagi buat macam mana? Roboh kerak dua. Syok tak? Pernah tengok tak cerita ni? Si mati tinggal rumah, rumah kerak dua. Sebab apa? Rumah ni bukan rumah pusaka, sebab hak bahagian ni duit aku tahu lah. Kacau. Bila berlaku macam tu, sakit kepala, rasa tak seronok nak mati kalau tinggal harta pusaka yang tak selesai ilmu kita bagi kepada anak-anak, pada isteri kita. Saya nak buka peluang pertanyaan kot tuan-tuan, ada soalan apa-apa nak tanya, dia tanya soalan. Okey, terima kasih. Mati tinggal isteri, anak perempuan 2 orang. Perempuan tu mengandung tak? Kalau boleh tunggu sat. Tunggu sat. Kadang-kadang haid datang 2 kali, tapi dia mengandung. Sekiranya confirm isteri tak mengandung. Confirm lah. Memang cek-cek tak mengandung. Tunggu sampai 3 bulan, duk main haid juga. Kira tak mengandung lah. Persoalan dia yang mati tu suami, tinggal isteri. Suami tu ada mak ayah tak? Ada tak ada? Tak ada. Mati dah. Tak apa. Saya nak kena tanya lagi soalan. Suami hak mati tu ada abang adik kakak tak? Nak kena tahu berapa orang abang adik kakak? Boleh sebut tak? Sebut berapa orang? Hantam je lah. 3 orang. Abang berapa orang? Abang 2, kakak 1. Okey, cantik. Abang 2, kakak 1. Isteri ada. Isteri dapat 1/8. Anak 2 orang dapat 2/3. 8 kali 3 berapa? 24. Isteri dapat 3. Anak perempuan 2 orang dapat 16. 16 campur 3, 19. 24 tolak 19, 5. 5 tadi tu, tak sah abang apa? Laki 2, perempuan 1. Okey, cantik. Terima kasih sebab soalan mudah. Abang hak 2 orang laki-laki tu dapat 2, hak perempuan 1. Habis. Jadi elok-elok kebetulan tanya soalan jenis tak kena darat banyak kali. Sebab mati tinggal isteri 1, mak ayah tak ada, anak perempuan 2 orang, abang 2 orang, perempuan 1 orang. Hak tu nak kena tahu juga. Hak mati tu ada abang 2 orang, ada kakak 1. Hak mati tu dengan hak abang 2 orang, kakak 1 tu, mak tu, pak tu ke tak? Kalau mak tu, pak tu macam si abang tak sah. Tapi kadang-kadang berlaku kok tu dengan si mati, mak tu, pak tu. Hak 2 orang laki-laki tu dengan si mati, pak tu, mak lain. Kadang-kadang mak tu, pak lain. Yang tu nak kena tahu. Dia hak ni soalan mudah lah, kira bagi lelok siap macam tu lah. Macam tu. Ya. Dalam proses perceraian, kemudian mati. Anak tak ada. Okey, terima kasih. Mak bapak tak ada, terima kasih. Ni pun soalan senang lah. Ni, dalam proses nak bercerai. Dalam proses duduk bercerai tu. Nak bercerai lah. Tak cerai lagi. Mati. Mati. Jadi hak ni bukan cerai. Cuma orang panggil juga cerai mati. Anak tak ada. Isteri dapat 1/4. Adik-beradik suami, siapa dia lagi yang ada? Mak tak ada. Mak bapak tak ada. Abang adik kakak? Okey, senang saja. Isteri dapat 4.
Isteri 1/4 jadi 4 lah. 4 dia dapat 1. Lebih lagi 3 kan. Lebih lagi 3. Ni pun soalan senang kok. Laki abang dia 1, kak 1. Cantik. Abang dapat 2, hak kakak tu dapat 1. Habis. Nak tahu juga abang kakak tu mak tu pak tu lah. Habis. Harta bagi 4, isteri 1. Yang ni laki dapat 2, abang dia perempuan dapat 1. Habis. Sekiranya berbeza mak ayah, yang tu kena beritahu. Dan jangan pula sekali lagi abang yang kakak kata, hang mana dapat? Dah nak bercerai? Dah bercerai apa? Tak bercerai lagi baru proses nak bercerai. Bukan takat tu, kalau kami bercerai dah pun laki aku mati, aku dapat 1/4. Sebab apa? Anak tak ada. Kalau ada anak 1/8. Kalau anak laki-laki hampa semua diorang tak dapat apa. Faham tak? Saya seronok sebab dua orang ni bawa soalan mudah. Senang jawab. Kalau soalan berbelit-belit, jawapan dia kita jumpa lepas pada kelas ni lah. Okay. Ada lagi kah? Ada siapa rasa nak mati boleh tanya soalan. Kok makan tak lalu dah ke apa kah? Tak ada. Ni angkat tangan, bukan nak tanya kot. Saja duk fikir nak tanya apa. Okeylah. Soalan kita berhenti tentu lah nah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqan maksuma. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.